Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton semua ya? Selamat datang ke Kisah 9 Suku Malam. Satu platform ataupun channel yang disediakan oleh pihak My Pusaka ya. Dalam berkongsi kisah-kisah benar, kisah-kisah suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan. Alhamdulillah ya. Hari ini 8 Jun bermakna kita telah 8 hari menjalani tempoh PKP. So bagaimana dengan keadaan kesihatan mental masing-masing ya setelah menjalani ya. Kekal positif ya. Saya juga mengharapkan sidang penonton semua berada dalam keadaan sehat fizikal dan mental. Kekalkan positif kita dengan menganggap PKP itu sebagai pulang kepada pencipta, insya-Allah ya. Jadi malam ni sekali lagi bersama saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka ya. Malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan semua dengan satu kisah yang mungkin ramai orang akan tertanya-tanya ya, iaitu kisah harta batil versus makan rasuah. Ya. Ini satu kisah yang sebenarnya berat dari segi kesalahan perbuatan tersebut, tetapi ringan daripada segi kesedarannya. Sebab apa? Memakan harta batil dan juga makan rasuah ni dah sebagai macam satu norm, satu normal ya, norma baru ya kepada rakyat Malaysia ni ya. Jadi itu yang saya akan ulas pada malam ni. Mungkin sebelum saya pergi lebih jauh, berikan saya sedikit masuk untuk memberikan definisi ya ataupun maksud yang apakah yang didefinisikan sebagai harta batil. Okey, harta batil itu bermaksud ya memakan atau mengambil hak orang lain. Itu yang dinamakan batil ya. Kalau harta itu maksudnya memakan atau mengambil harta yang bukan hak kita, hak orang lain. Kita ambil tanpa kebenaran yang ampunya. Itu maksud batil. Okey, rasuah. Apa maksud rasuah? Ya, mungkin ramai yang maklum apa maksud rasuah ya, tapi tak apa, saya berikan dia punya maksud dia. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah ya atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Ya, rasuah ni dalam bentuk apa? Wang, hadiah, bonus, undi, ya, undi, jawatan, seks. Ya, itu semua pelbagai jenis rasuah. Okey, jadi apa yang saya akan kongsikan pada ni? Yang pertama, bahagian pertama ya, harta batil. Saya berpeluang untuk mengendalikan satu kes urus pusaka di mana arwah bapa telah meninggal 12 tahun dahulu. 12 tahun, satu tempoh yang lama ya. Jadi semasa permulaan sesi perancangan urus pusaka tu, pengurusan urus pusaka tu, jadi kita bermula dengan muafakat waris. Kita kumpulkan semua waris-waris. Di mana seorang anak sulung kepada ya, dia banyak harta, antaranya tanah ya, simpanan ASB, tabung haji, dan juga 3 pintu rumah sewa, 3 buah rumah sewa. Jadi semasa perbincangan tersebut ya, kita pun berbincang berkenaan dengan harta-harta pusaka arwah yang selama 12 tahun ni ke mana perginya ya. Salah satunya itulah yang rumah sewa tu. Maka rupanya abang anak yang sulung yang mengendalikan operasi dan segalanya lah berkenaan dengan 3 buah rumah sewa ya. Jadi pihak kami pun bertanya kepada anak yang sulung tu, bagaimana dengan pembahagian kepada adik-beradik yang lain? Dia ada 4 orang adik-beradik dan 3 orang adik-beradik tiri. All in ada 7 waris semuanya. Jadi anak yang sulung yang mengendalikan 3 pintu rumah sewa ni mengatakan, saya kutip hasilnya, sebahagiannya saya gunakan untuk memperbaiki rumah-rumah sewa tersebut. Ya, selebihnya diambil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan ya.
selama 12 tahun. Ya, beliau mengambil keseluruhan hasil daripada hasil rumah sewa peninggalan arwah. Bayangkan, ya. Dengan hasil tersebut kemungkinan besar, ya, dia dah menyara kehidupan ahli keluarganya semua, ya. Bayangkan. Jadi itulah, ya, sumber itulah yang menjadi darah daging kepada anak isteri ahli keluarganya. Bayangkan, ya. Itu satu contoh harta batil, ya. Bayangkan, ya. Jadi okey, kita tutup dulu kes harta batil ni, ya. Saya nak kemukakan pula kes rasuah, ya. Okey. Saya rasa rasuah ni, bila kes rasuah ni saya tak perlu nak bercerita panjang kot, ya. Sebenarnya berdasarkan kajian daripada badan-badan bebas, ya, di Malaysia ni mengatakan tahap rasuah di Malaysia ni amat teruk. Amat teruk, ya. Jadi saya tak akan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan rasuah ni. Walaupun itulah tajuk pada malam ni. Tetapi saya akan berkongsikan satu pengalaman peribadi saja. Okey. Sebelum saya terlibat dengan My Pusaka sebagai ketua perunding My Pusaka, ya, saya bekerja di sektor korporat selama 20 tahun, ya. Di mana salah satu syarikat yang saya bekerja itu adalah syarikat Switzerland. Kami membekalkan sistem teknologi kejuruteraan air kepada seluruh syarikat air di Malaysia, ya. Bayangkan ada satu alat tu harganya 945,000 satu alat, ya. Okey, tak apa. Saya menjaga bahagian kejuruteraan, operasi dan kejuruteraan, operation and maintenance. Sebelum operasi dan kejuruteraan ni masuk, ya, menjalankan tugasnya, ada lagi bahagian lain yang akan terlibat, iaitu bahagian sales ataupun jualan. Dan sales ni, bahagian jualan ni diketuai, ya, ketuanya oleh non-Muslim, ya, Chinese non-Muslim. Jadi biasalah bila lepas meeting bulanan ketua-ketua jabatan, kita pergi early dinner. Saya bersama dengan kawan saya yang head of sale tu, ya. Kemudian masa dinner tu ada lagu dangdut. Saya tak pasti Indonesia atau Malaysia, ya, tapi lagu dangdut. Dan kawan saya yang head of sale yang Chinese ni boleh hafal lagu tu daripada mula sampai akhir. Siap, ya, bergoyang-goyang lagu dangdut. Jadi habis je lagu dangdut, saya tanya dia, "Woi, bro, terror you boleh hafal lagu Malay, kan?" Dia kata apa? "Come on bro, this is a favorite karaoke song mah. Itu haji pun suka ini lagu tau. That's why saya mesti hafal ini lagu. Jangan kasih malu. Masa karaoke mah saya kena kau performnya dengan itu haji-haji semua." Nampak? Apa maksud dia? Hiburan adalah salah satu bentuk rasuah, ya. Jadi apabila isu ni saya cuba bentangkan pada malam ni, saya kongsikan pada malam ni, ya, mungkin ramai akan bertanya, apa kaitan rasuah dan harta batil, ya? Dia konsep dia macam chicken and egg, ya, ayam dan telur, mana satu datang dulu, ya? Harta batil ataupun rasuah? Okey, saya kongsikan, ya. Saya percaya ramai majoriti memang semualah orang Melayu kita, orang Islam mengatakan rasuah tu salah. Tetapi sebenarnya budaya rasuah ni memang amat teruk, terutamanya di pihak yang berkuasa, ya, pihak yang ada kuasa, ya. Bermula daripada office boy, kerani, engineer hinggalah kepada pengarah, ya. Sedangkan memang jelas rasuah tu haram, tetapi kenapa mereka buat? Kenapa mereka ambil rasuah? Kenapa mereka makan rasuah? Sebab ada satu, ingat tak? Ada satu daging di dalam tubuh kita, jika ia telah mati, maka dia akan tidak mampu untuk membimbing kita ataupun menghalang kita daripada membuat sesuatu yang salah. Dan daging itu adalah hati. Antara punca-punca hati ini mati, apa dia? Memakan harta batil. Begitu juga kenapa berlakunya ramai umat Islam kita yang tak menguruskan harta pusaka, memakan harta batil. Kenapa? Adakah hati mereka tidak tergerak? Ini bukan bahagian aku. Ini bukan hak aku. Kenapa aku ambil? Tetapi hati itu telah mati. Ya? Kenapa hati itu mati? Mungkin mereka
hasil makanan mereka itu adalah daripada sumber rasuah. Nampak? Dia chicken and egg. Mana satu yang datang dulu, sama ada harta batil ataupun makan rasuah, terpulang. Sama saja. Apa dia punya impak dia punya natijah dia sama. Menyebabkan hati mati. Ya. Kita Islam ni, hati iman semua ni dalam ni. Ya. Apa yang untuk menjaganya selain daripada mendengar ceramah dan sebagainya, pemakanan. Dari mana datang sumbernya? Ya. Saya mungkin tak tahulah sidang penonton pernah menghadiri ESQ 165 ya. Alhamdulillah saya pernah berpengalaman ya. Ditempatkan dalam satu bilik, dipadamkan lampu dengan aircon yang terlampau sejuk ya, disuruh kita membayangkan. Tuan-tuan bayangkan, pejamkan mata. Bayangkan seorang anak yang tuan-tuan dan perempuan paling sayang. Ya, keadaan mereka yang perutnya dan juga tekaknya terbakar sambil meraung-raung mengatakan, ayah, kenapa ayah buat macam ni? Kenapa ayah memberi saya sumber makanan yang haram? Kenapa ayah beri saya makanan dari hasil rasuah? Kenapa ayah sanggup bagi saya makan daripada harta batil? Ayah tak kasihankan saya ke? Dia suruh kita bayangkan. Ya, pada masa tu kita bayangkanlah anak kita yang paling kita sayang. Ya, sanggup tak kita nak makan rasuah dan juga makan harta batil? Ya. Jadi pengajaran daripada kisah pada malam ni ya, walaupun agak berat ya. Pengajaran pertama, berapa banyak harta pusaka yang tak diurus? Mengikut rekod ya, harta pusaka umat Islam yang terbeku berjumlah 66.6 bilion. Masalahnya, betul ke tak diuruskan? Ataupun digunakan, dimanfaatkan tanpa menjalani proses urus pusaka? Maka kalau itu yang terjadi, chances ataupun possibility untuk memakan harta batil itu tinggi. Jadi kepada sidang penonton, kalau ada urus pusaka, harta pusaka arwah yang belum diuruskan, saya boleh cakap ya, jika anda tidak mahu menguruskannya, seolah-olah anda memang mengiktiraf makan rasuah. Sebab sama, makan harta batil, makan rasuah, impak dia sama. Ya, pertama. Pengajaran yang kedua, saya teringat kata-kata Tun M, mantan Perdana Menteri kita, 2 kali ya, mantan. Dia tanya tau, ini saya tahu ini satu soalan yang sensitif, tapi ini bukan daripada saya, ini daripada Tun M ya. Saya cuma berkongsi sekali lagi. Okey, Tun M pernah bertanya dalam satu sidang akhbar ya, dalam satu perjumpaan parti ya, besar-besaran live. Dia tanya, kenapa orang Melayu tak makan ba alif ba ya? Dia tanya, adakah disebabkan haram? Ya, Tun M tanya. Tun M kata, no. Orang Melayu tak makan ba alif ba ya sebab geli. Bukan haram, geli. Sebab apa? Orang Melayu ramai yang tonggang arak, walaupun arak tu haram. Orang Melayu ramai yang makan rasuah, walaupun rasuah tu haram. Dan kita semua patut tambah satu lagi. Orang Melayu mungkin ya ramai yang makan harta batil. Sebab apa? 66.6 bilion harta pusaka umat Islam masih lagi terbeku, tidak diuruskan. Itu fakta, bukan auta. Ya. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Semoga dapat memberi sedikit pengajaran ya. Tolong like dan share supaya kisah ni ya dapat dikongsikan dengan lebih ramai umat Islam di luar sana. Moga ia akan memberi pengajaran dan kesedaran ya. Ini adalah satu usaha dakwah insya-Allah ya. Jadi kita akan bersiaran lagi besok dalam kisah 9 suku malam bersama perunding yang lain ya, bersama kisah yang lain. Dan sidang penonton akan bersama saya pada minggu hadapan ya, pada hari Selasa minggu hadapan 15 hari bulan Jun dengan kisah yang berjudul Harta Pusaka Keluarga 69. Menarik juga kisah tu ya. Jadi sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.